Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung lagi pengajian kita. Kita masih lagi berada dalam peringkat ketiga isim. Kita bahaskan tentang hal yang berkaitan dengan isim. Kita sedang berada di peringkat yang ketiga. Nanti tuan-tuan nampaklah, tuan-tuan pun dah tahu apa perbezaan antara peringkat pertama pembelajaran, kedua pembelajaran, dan hari ini kita masuk peringkat yang ketiga. Baik, saya ulang daripada awal supaya tuan-tuan dapat gambaran sebenar. Baik, pelajaran peringkat ketiga isim. Pelajaran peringkat ketiga isim, kita berada di diagram kita yang ketiga, diagram nombor 3, dan tuan-tuan nampak di sebelah kiri tuan-tuan memang ada tulis-tulisan warna dalam bracket warna kuning, peringkat 3 isim. Okey, tuan-tuan dengar dulu Isim yang tuan-tuan jumpa dalam Al-Quran, dia terbagi kepada dua jenis. Yang pertama jenis yang mabni dan yang kedua jenis yang mu'rab. Betul kan? Okey, dalam pertemuan kita yang lepas saya dah jelaskan pada tuan-tuan isim-isim yang mabni tu apa? Isim-isim yang kebal. Jadi jawapannya ialah isim-isim yang kebal, isim-isim yang mabni ni semua isim-isim yang ada gelaran dan fungsi yang telah tuan-tuan pelajari pada peringkat yang kedua. Betul tak? Yang pertama isim dhamir, tuan-tuan jumpa dalam diagram ni. Yang pertama tuan-tuan jumpa isim dhamir, isim ganti nama. Yang kedua ialah isim mausul, isim wakili. Yang ketiga ialah isim isyarah, isim tunjuk. Kemudian isim tanya, siapakah, bilakah, berapakah, manakah. Kemudian isim syarat, siapapun yang mak pilih nescaya saya terima. Berapapun awak minta nescaya mereka beri. Mana pun awak pergi nescaya dia ikut. Jadi itu semua pun tu penambahan untuk kalau isim syarat. Kalau isim tanya tadi, siapakah, bilakah, berapakah, manakah. Itu semua ialah isim yang ada gelaran dan fungsi. Selain daripada itu kita jumpa isim zaraf. Isim zaraf ruang, ruang masa ataupun ruang tempat. Yang ketujuh ialah isim fa'il. Isim tapi dia bertindak macam fa'il. Itu saya dah jelaskan pada pertemuan kita yang lepas. Tuan-tuan boleh buka dalam video kita yang lepas. Baik, sebenarnya tuan-tuan itu ialah isim jenis yang pertama. Itu ialah isim-isim yang mabni. Tuan-tuan dah bahas benda ni sejak kita masuk peringkat kedua dulu. Baik, hari ni kita nak masuk dalam hal yang berkaitan dengan isim-isim yang tidak mabni pula, isim yang mu'rab dipanggil dalam bahasa Arab. Isim mu'rab ni artinya ialah isim yang tuan-tuan boleh ubah-ubahkan baris hujung dia. Masjidun, masjidan, masjidin. Kitabun, kitaban, kitabin. Allahu, Allahi, Allah. Ingat tak? Semua tu adalah kalimat yang hujung dia tuan-tuan boleh ubah-ubahkan baris. Tapi kalau isim yang ada gelaran dan fungsi, tak boleh ubah. Dia statik macam tu je. Okey, kita masuk hari ni pelajaran yang kedua ialah hal yang berkaitan dengan isim-isim biasa, isim-isim yang boleh kita ubahkan baris hujung dia. Baik. Isim-isim biasa yang boleh diubahkan baris hujung ni tuan-tuan, dengar dulu dia boleh berubah kepada 3 jenis perubahan. Isim-isim boleh berubah, isim biasa ni boleh berubah. Dia boleh berubah kepada 3 jenis perubahan. Yang pertama, dia boleh berpangkat marfu'. Dia boleh berpangkat marfu'. Yang kedua, dia boleh berpangkat mansub. Yang ketiga, dia boleh berpangkat majrur. Dengar tuan-tuan kejap lagi saya akan ulang balik tapi saya tunjukkan diagram kemudian kita masuk ayat. Hari ni saya nak bagi tuan-tuan ayat nanti kejap lagi saya bagi tahu Baik. Isim-isim biasa dia boleh berubah dan dia boleh berubah kepada 3 jenis perubahan. Yang pertama, dia boleh berpangkat marfu'. Biasanya tuan-tuan jumpa kalau tanda marfu' tu baris depan kan, dhammah kan Okey, itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua, dia boleh berpangkat mansub. Dan biasanya tuan-tuan biasa jumpa tanda mansub itu ialah fathah kan, baris atas. Dan tuan-tuan biasa jumpa kalimat isim yang berpangkat majrur. Betul tak? Jadi kalau isim yang berpangkat majrur itu tanda majrur dia ialah kasrah ataupun baris bawah. Jadi hari ini tuan-tuan kita nak fokus tentang marfu' dulu. Isim-isim yang berpangkat marfu'. Baik tuan-tuan Isim-isim yang berpangkat marfu' ni tuan-tuan, biasanya tanda dia apa? Tanda dia apa? Dhammah kan, baris depan. Betul ke tidak? Okey, hari inilah tuan-tuan saya akan jelaskan pada tuan-tuan. Sebenarnya tuan-tuan, isim-isim yang berpangkat marfu', tanda marfu' tu bukan hanya sekadar baris depan. Kadang-kadang ada kalimat tertentu yang tanda marfu' dia bukan pakai baris depan. Bukan pakai baris depan. Tuan-tuan dah belajar dah benda ni sebelum ni. Tuan-tuan ingat tak? Sebelum daripada peringkat ketiga ni kita masuk, kita bahas tentang jenis-jenis isim. Ada isim biasa, jenis-jenis isim biasa ni. Isim biasa ni kadang-kadang bentuk jamak muzakkar salim. Ingat tak?
Kadang-kadang jamak muannas salim. Kadang-kadang dia datang dalam bentuk musanna, dual atau double Bukan jamak, tadi jamak kan, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim. Yang ketiga ialah kalau dia datang dalam bentuk musanna. Kadang-kadang dia datang dalam bentuk isim 5. Dia datang dalam bentuk tu maksudnya kadang-kadang tuan-tuan nampak isim biasa tapi isim tu dia tu bentuk jamak muzakkar salim. Kadang-kadang bentuk jamak muannas salim. Kadang-kadang bentuk musanna. Kadang-kadang bentuk termasuk daripada salah satu daripada isim yang 5 tu. Baik tuan-tuan, kalaulah andai kata isim-isim tu tuan-tuan tengok dia isim biasa tapi jamak muzakkar salim, tanda dhammah dia bukan pakai, tanda marfu' dia bukan pakai dhammah. Tanda marfu' dia pakai una, ingat tak? Pakai waw. Betul ke tidak? Okey, kalau jamak muannas salim tanda marfu' dia pakai apa? Pakai dhammah lah. Kejap lagi saya tunjukkan dia punya diagram semula Lepas tu kalau kalimat itu kalimat musanna, tanda marfu' dia apa tuan-tuan? Tanda marfu' dia pakai ani, muslimani, kitabani, masjidani pakai alif. Ani, bukan aini tau. Dia ada dua jenis, satu ani, satu aini kan. Kalau dia marfu' pakai ani. Okey, kalau isim 5 ustaz, kalau isim 5 dia pakai huruf waw. Abu, maknanya bapa. Tu di tengah marfu' lah tu. Ataupun akhu, saudara lelaki, di tengah marfu' lah tu tuan-tuan. Hamu itu ipar. Atau fu maknanya mulut. Atau zu maknanya pemilik. Itu 5 jenis isim yang masuk dalam kelompok gang isim 5 kita panggil Gang isim 5. Gang fi'il 5 pun ada, nanti kita bahas Ni kita fokus pada isim dulu tuan-tuan Baik, kalau tuan-tuan jumpa isim biasa, so no problem. Tuan-tuan boleh tahu tanda yang tuan-tuan biasa jumpa selalu lah, tanda marfu' dia pakai dhammah. Betul ke tidak? Tapi kalau tuan-tuan jumpa isim biasa ni dalam bentuk jamak muzakkar salim, jamak muannas salim ataupun musanna ataupun isim 5, maka tanda marfu' dia berubah. Okey tak tuan-tuan? Tanda marfu' dia berubah. Okey, tuan-tuan ready tuan-tuan Hari ni saya nak ambil 2 ayat tau. Satu ayat yang pertama ialah hujung ayat kelima surah Al-Baqarah. Wa ulaika humul muflihun Itu dalam kita selalu baca ayat ni kan. Surah Al-Baqarah ni, Alif Lam Mim ni. Hujung ayat yang kelima, wa ulaika humul muflihun. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua ialah qul huwallahu ahad. Ada 2 ayat. Nanti saya akan bawa tuan-tuan kita masuk kedua-dua ayat ni nanti. So tuan-tuan boleh standby lah So tuan-tuan ready, kejap lagi kita masuk video kita yang kedua standby dengan tuan-tuan punya diagram, 2 diagram tu Yang pertama diagram peringkat ketiga isim, yang kedua ialah jenis-jenis isim yang kita baru habis pada pertemuan kita yang lepas. Okey, tunggu sebentar tuan-tuan, insya-Allah.